Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini saya ingin berkongsi satu cerita yang berlaku dengan anak saya yang sulung satu ketika yang lalu. Basically ceritanya begini kan. Satu hari itu dia lukis satu gambar dekat atas kertas yang sekali pandang tak difahami lah apa gambar tu kan. Basically kotak-kotak, ada tulisan sedikit kan. Bila dia tanya apa benda ni kan, apa gambar apa ni kan, dia pun jawab dengan seronok dengan, oh ini gambar usrah kan. Usrah apa benda, macam tak boleh nampak lah apa kaitannya kan. Rupanya apa yang dia lukis tu adalah interface Skype software Skype tu kan. Interface dia ada kotak-kotak, ada nama orang kat atas tu dan ada tulisan kat bawah tu kan. Oh kan. Rupanya mungkin dia mengkaitkan dengan apa yang dia perhatikan kan. Mungkin satu ketika tu saya tengah online Skype dengan member-member usrah yang lain dan dia datang tanya kan, oh ayah tengah buat apa kan. Dan kita pun jawab mudah je lah kan, oh ni tengah-tengah usrah ni kan. Oh usrah kan. Dan lepas tu mungkin satu ketika yang lain dia datang, dia tengok, oh kita tengah menghadap interface yang sama kan. Oh ayah tengah usrah ke? Ayah tengah usrah. So dia pun buat kesimpulan, oh itulah usrah kan. Yang secara fizikal yang zahir nampak ialah interface Skype tu lah. So dia pun zahirkan dengan lukisan dia tu kan. Dan kita kita perasan tu pun sebab dia lukis benda tu kan. So daripada cerita tu, daripada pengalaman tu, ada dua benda yang saya rasa penting untuk kita sama-sama tahulah kot Satunya ialah kadang-kadang anak-anak kita ni yang kecil-kecil ni kan, dia orang tu very observant. Dia orang tu memerhati sebenarnya kan, apa yang berlaku di sekeliling mereka dan apa yang kita buat hari-harian tu kan. Dan tidak sekadar itu, mereka bukan hanya memerhati, tapi mereka juga membuat conclusion, mereka membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu berdasarkan apa yang mereka perhatikan tu. Dalam konteks tadi tu, zahirnya dia nampak itu dan kita kata itu usrah dan di reinforce lepas tu kan. Oh betul lah tu usrah, dia dah tanya balik tu kan. So dia membuat conclusion, itulah usrah kan. Of course saya tahulah usrah tu apa kan, dan bukanlah sekadar itu hanya alat yang saya gunakan untuk berkomunikasi secara online dengan member usrah yang lain contohnya. Tetapi pada dia hanya nampak apa yang dia nampak dan conclusion yang dia buat berdasarkan apa yang dia nampak lah kan. Jadi daripada kisah ni, dua poin tadi tu saya nak bawa kepada ruang lingkup yang lebih besar Contohnya dalam kefahaman dia terhadap Islam tu sendiri contohnya kan. Kita tahu, kita faham Islam tu syumul, luas dan sebagainya. Tetapi adakah adik-adik kita ataupun anak-anak kita ni berdasarkan pemerhatian mereka dan conclusion, kesimpulan yang mereka buat berdasarkan pemerhatian tadi itu menyebabkan mereka conclude Islam ni sempit kan. Itu satu concern yang kita nak bincangkan sedikit lah ni. Contoh kan, ataupun kita ambil contoh-contoh spesifik lah kot Mungkin masa dia kat sekolah dalam kelas subjek agama contohnya, dia belajar mengumpat tu adalah satu benda yang tak elok. Mengumpat tu perbuatan yang keji dan sebagainya. Tu dia belajar. Kemudiannya dia balik rumah, dia tengok mak dia ataupun kakak dia kan, dengan member-member kakak yang lain ataupun makcik yang lain duk mengumpat kan, pop-pop. Oh makcik Kiyah tu, Cik Limah ni dan sebagainya. Dan nampak seronok je berbual tu kan, mengumpat tu So dia nampak, oh macam best rupanya mengumpat ni kan, seronok dan sebagainya. Dia tengok bapaknya pula tengah tengok TV, rancangan yang kalau tak fitnahnya mengumpat lah kan. Oh gosip artis tu, gosip artis ni, dan bapak ni seronok je tengok kan. Oh so dia observe benda tu, dan mungkin daripada observation dia tu, daripada pemerhatian dia tu, dia membuat kesimpulan, oh mengumpat ni satu benda yang syok untuk mengisi masa lapang kan, mengisi jiwa, membuatkan hatinya terus, membuatkan kita seronok dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, kalau cikgu tanya mengumpat ni apa, kita kena cakap mengumpat ni tak elok kan. So itu conclusion yang dia buat berdasarkan pemerhatian dia kan. Ataupun kita boleh ambil contoh lain, dia belajar lagi sabar ni sifat terpuji, kita kena belajar sabar kan, jangan mudah marah dan sebagainya. Dia balik rumah pula, dia baru buat silap sikit, kita ni pergi marah-marah dia kan, tak menunjuk sabar kan. Kita tak pernah sabar pun kan, kita marah-marah dia dan sebagainya. Dia pun,
dia buat kesimpulan lagi, dia perhatikan dan buat kesimpulan lagi kan. Dan contohnya dia kurang sabar contohnya, sebab kita pun tak sabar. Dia ikut je kan. Dia pun tak sabar. Nak ayah nak tu kan. Dah tu, uish, sabar sikit kan. Kita marah dan suruh dia sabar pula kan. Dia pun, maksudnya kalau kita dah besar, kita boleh paksa orang kecil sabar kan. Walaupun kita tak perlu sabar kan. So, secara tak sedar kita memberikan dia satu conclusion yang silap dengan perbuatan kita sendiri. Dan bila dia buat conclusion macam tu, dia akan tunggulah dia ada adik kecil supaya dia boleh marah adik tu kalau adik tu tak sabar kan. Walaupun dia tak sabar sendiri kan. So dia akan repeat lah the cycle tu kan. Dan bila contohnya kita pula datang kan, bila dia tengah gaduh dengan adik dan sebagainya, kita pula kata, awak kena mengalah lah kan. Awak kan anak sulung, awak kan dah besar kan, awak kena mengalah lah kan. So dia agaknya dia akan terima tak benda tu kan. Mungkin dia susah nak terima sebab secara selama dia hidup beberapa tahun tu, kita yang lebih besar daripada dia ni tak pernah sekali pun mengalah kan. Kita sentiasa membuli dia yang kena mengalah dengan kita. So dia pun, kalau aku besar nanti, kalau aku ada adik kecil nanti, aku nak buat macam tu juga kan. Sebab itulah nature dunia kan. Bila nak buat pula, kita pula marah kat dia kan. Kita kata, janganlah macam tu. Mana boleh, orang besar kenalah mengalah kan. So, apa yang dia dapat, dia akan kesimpulan dia ialah mungkin, okay, so bila kita dah besar nanti, kita boleh cakap tak serupa bikin kan. Kita boleh suruh adik ataupun anak apa-apa dan kita tak pernah pun buat benda tu kan. So itu lagi satu conclusion yang bermasalah lah kan, yang mungkin kita beri kepada dia tanpa kita sedari kan, berdasarkan apa yang kita pamerkan yang dia perhatikan kan, dan kemudian lead kepada conclusion dia itulah. So lahirlah dia dengan bila datang kertas soalan exam ataupun cikgu tanya, dia boleh jawab cantik sekali kan, subjek agama contohnya kan. Sifat sabar, jangan mudah marah, bla bla bla. Tetapi dia dah ada conclusion, kita cakap tak siapa bikin pun kan. Itu normal kan. Itu biasalah orang besar macam tu pun. So sekiranya begitu kan, na'udzubillah lah kan. Dan sedar tak sedar kita yang memberikan conclusion tu kepada dia tanpa kita sedari kan, berdasarkan perbuatan kita sendiri dan apa yang kita cakap yang tak siapa bikin kan. So dengan perkara itu kan, saya perkongsian ni lebih kepada untuk menyedarkan diri kita. Satunya, adik-adik kita, anak-anak kita tu sentiasa memerhati dan sentiasa membuat kesimpulan. Jadi kita kena sentiasa be mindful of apa yang kita pamerkan, karakter kita, akhlak kita, cara kita communicate dengan mereka dan sebagainya. Dan semoga kita terpelihara lah daripada menjadi orang yang banyak saham untuk conclusion yang salah yang dia ada kan. Semoga kita menjadi orang yang sentiasa menyebabkan dia nampak Islam tu kan, ataupun seorang Muslim tu seperti mana yang sepatutnya, insya-Allah. So wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, untuk memperbaiki diri kita masing-masing, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.